Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini, sains tingkatan 1. Kita sudah masuk bab 4. Kita teruskan lagi bab 4 ni, pembiakan. Pada hari ini adalah kitar hid. Okey. Okey, 4.3 adalah kitar hid. So, kita tengok standard kandungannya, standard pembelajarannya. Apa perlu yang kita pelajari hari ini adalah berkomunikasi mengenai kitar haid dan urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid, menghubung kaitkan waktu subur kitar haid dengan proses persenyawaan, mewajarkan kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Okey. Kita tahu bahawa haid ni adalah berlaku kepada perempuan sahaja. Jadi kebiasaannya perempuan sudah ambil maklum tentang perkara ini, tapi mungkin pelajar-pelajar lelaki baru dia nak mula memahami apakah itu haid yang terjadi kepada perempuan ini. Okey, yang pertama sekali dia kata perempuan akan mula mengalami haid apabila mencapai akil balik. Apabila dia sudah mampu menghasilkan ovum, pada ketika itu perempuan boleh mengalami haid apabila dia sudah pun akil balik. Haid merupakan tanda bermulanya kitar haid bagi setiap perempuan. So, kita tahu dia cakap kitaran ni maksudnya adalah pusingannya setiap bulan. Haid adalah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Maksudnya luluh ni macam jatuhlah, luruh, luluh. Jadi perkataannya sesuainya adalah luluh. Ini perkataannya peluluhan. Okey. Kitar haid pula merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Okey, jadi kitar ni kita tahu bahawa kitar ni akan berputar dan ada berulang-ulang kejadian itu berlaku. Jadi kejadian ini berlaku adalah di uterus dan ovari. Kita akan tengok apakah perubahan pada uterus, apakah yang boleh dihasilkan oleh ovari nanti. Kitar haid juga melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Okey, pembebasan telur yang matang iaitu dia punya ni adalah ovum. Okey. Okey, yang seterusnya, kitar haid dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Okey. Perempuan normal mengalami kitar haid kira-kira 28 hari dan berbeza mengikut individu. Okey, kitaran dia kebiasaannya untuk pembelajaran yang telah dikaji adalah 28 hari. Tetapi dia bergantung kepada faktor individu jugalah terjadi macam-macam boleh terjadi sebabnya manusia ni dia lain-lain dia punya ni. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kitaran haid seperti pengambilan nutrien, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan tekanan mental. So, Rajah 4.14 menunjukkan fasa-fasa dalam kitar haid. Okey. So, kita tengok sini dulu. Eksplorasi sainsnya adalah haid seseorang perempuan akan berhenti apabila sudah putus haid atau menopause, iaitu pada umur 48 hingga 55 tahun. Agak-agaknya pada umur 48 hingga 55 tahun ni sudah tidak ada kitaran haid lagi. Jadi peluluhan, pendarahan, bleeding itu sudah tidak berlaku. Itu yang kita panggil menopause. Okey, so kita tengok yang pertama sekali kitar haid ni. Okey, mula-mula sekali adalah fasa haid. Okey, di sini adalah fasa haid. Fasa haid ni berlaku selama 5 hari, tapi dia bergantung kepada perempuan tersebut lah. Kadang-kadang dia lama, kadang-kadang dia sekejap. Tapi untuk pembelajaran ni, untuk pembelajaran sains ni kita belajar dia 5 hari. Pada hari yang kelima, bukan 5 hari. Pada hari yang kelima berlakulah peluluhan. Di sini adalah peluluhan. Maksudnya haid tu keluar. Okey. Dinding uterus tu luluh, jatuh dalam tempoh sehingga 5 hari tersebut. Okey. Pada hari yang ke-6 sehingga hari yang ke-11 adalah fasa pemulihannya, iaitu uterus tadi jadi kepada normal, nak jadi kepada normal semula.
So kita panggil dia fasa pemulihan, iaitu hari ke-6 hingga ke hari ke-11. Okay. Hari yang ke-12 dan hari ke-17 kita panggil fasa subur. Dan hari ke-14 ni pengovulan, dipanggil pengovulan, di mana ovari boleh menghasilkan ovum tersebut lah. Okey, ovum akan terhasil. So di sini kita panggil dia fasa subur. Ini untuk pembelajaran sajalah. Tapi di mana waktu yang tepat dia bergantung kepada individu tersebut lah. So yang seterusnya adalah fasa frahid. Okey, fasa frahid di mana dekat nanti dekat sini uterus tersebut dia akan mengembang semula dan hampir akan luluh. Apabila luluh kita panggil dia fasa haid. Ini kita fasa prahid 18 hingga ke 28. Hari yang ke-18 hingga hari ke-28. So kitarannya 28 hari setiap bulan. Kita akan tengoklah kiralah berapakah hari bulan yang kena pada haid tersebut untuk hari-hari ataupun bulan-bulan yang seterusnya. Okey, kita tengok apa yang berlaku sebenarnya hari yang pertama dan hari yang kelima. Okey, ini hari pertama dengan hari kelima, iaitu hari yang mula-mula sekali haid ataupun luluh, keluar bleeding tu, pendarahan tersebut 1 hingga 5 fasa haid. Lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan disingkirkan daripada apabila haid bermula. Apabila ovum tak disenyawakan, terus berlakulah fasa haid tersebut. So dekat sini, kawasan sini, di kawasan ini, akan luluhlah uterus ni, luluh keluar dan membawa sekali darah. Okey, dan juga ovum yang tidak disenyawakan. Hari yang ke-6 habis semua dah nak settle. Okey, hari ke-6 hingga hari ke-11 fasa pemulihan. Dinding uterus semula terbina ataupun bina semula dan menebal. Salur darah pada dinding uterus semula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Dia bersedia dah. Okey, nanti kalau dia berlakunya persenyawaan, dia akan ditempelkan di sini lah. Dia macam melekat kat sini, kawasan-kawasan situ. Di uterus lah, mana-mana di bahagian uterus tersebut. Kita akan tengok sama ada ovum tu disenyawakan ataupun tidak. Kalau tidak disenyawakan, akan berlaku semula pusingan putaran tersebut yang kita kenali sebagai kitar haid tersebut lah. Iaitu pada hari yang ke-6 sehingga hari yang ke-11. Hari yang ke-12 hingga hari ke-13 adalah fasa subur. Pada ketika ini, kita tahu ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 kitar haid. Kita menjangkakan pada hari ke-14 tu ovum dikeluarkan pengovulan. Dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Dia akan kembang. Jika ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Pada ketika ini, kalau melakukan perhubungan seks, berkemungkinan besar. Boleh berlakunya persenyawaan dan dapat anak lah pada itu. Tapi segala-galanya ditentukan oleh Tuhan ataupun Allah SWT lah. Kita hanya merancang pada ketika itu. Selepas itu kalau tak berlakunya persenyawaan 18 hingga 28 fasa prahid, nak bermulalah fasa prahid tersebut. So semasa fasa prahid itu apa yang berlaku pada dinding uterus? Dinding uterus ni akan terus menebal. Dekat sini dia akan terus lagi tebal. Jika berlaku persenyawaan, dia akan berlaku penempelan. Kalau ada persenyawaan, dia akan berlaku penempelan pada dinding uterus. Kalau tak ada, kitar haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Nanti dia akan luluh. Luluh terus terjadi pada hari yang pertama semula. Okey. Itu adalah fasa-fasa untuk kitar haid dan apa yang berlaku pada dinding uterus ataupun apa yang dihasilkan oleh ovari. Okey. Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Bila kita tahu bahawa haid ni kita akan pakai dia punya pad tu lah. Okay, untuk perempuan biasanya dia fahamlah apa yang perlu dilakukan. Semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari daripada jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing. Ini sangat bahayalah kalau kita tak ganti. Sentiasalah waktu haid tu menukar tuala wanita tu 3-4 kali.
Nombor 2, wanita haid digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Mandi dengan kerap. Okey, yang ketiga, dia kata, apakah yang akan berlaku sekiranya seorang perempuan itu mengalami masalah kitar haid yang tidak stabil? Apakah yang akan berlaku? Kalau kitar haid dah tak stabil pula, aduh. Okey, kalau kitar haid tak stabil, kita boleh rujuk sebenarnya, boleh kalau tidak kan kita pergi klinik lah, rujuk kepada doktor lah. Kitar haid yang tidak stabil merujuk kepada seseorang wanita yang tidak mengalami haid pada setiap bulan. Lambat kata, tu yang panggil lambat tu, lambat kitar haidnya. Kitar haid yang terlalu panjang atau terlalu pendek dengan fasa haid yang melebihi 15 hari. Masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti penambahan berat badan, masalah hormon, gangguan emosi, senaman yang berlebihan dan juga boleh disebabkan oleh ketumbuhan di dalam rahim. Itu yang bahaya. So, kita yang paling baik sekali kalau berlakunya perkara-perkara ini, kita jumpalah doktor. Doktor untuk kita dapatkan khidmat, nasihat. Okey. Okey, kitar haid yang tidak stabil, kitar haid yang tidak stabil memberi kesan buruk terhadap kesihatan seorang wanita. Antaranya kesan kitar haid yang tidak stabil terhadap wanita adalah kemandulan. Kitar haid yang tidak stabil merupakan tanda awal mengalami masalah sistem pembiakan. Rawatan yang lambat boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius seperti kanser ovari, kanser cervix dan kanser uterus. Nombor 2 adalah kesukaran merancang keluarga. Okey, tak tentu hala ini macam mana kita nak rancang kan. Kitar haid yang tidak stabil menyebabkan seseorang wanita mengalami kesukaran untuk menentukan hari subur. Hal ini menyebabkan wanita tersebut sukar merancang dan atau mencegah kehamilan. Masalah kesihatan seperti anemia. Kitar haid yang tidak teratur boleh menyebabkan haid yang berpanjangan. Ini menyebabkan berlaku kehilangan darah yang banyak, tubuh badan menjadi lemah dan mudah pingsan. Itu sangat-sangat bahayalah. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk kitar haid lah. Kita akan sambung pada kelas kita yang akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.